Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Evan sedang bekerja membersihkan tubuh mayat di salah satu jasa tempat pemandian jenazah di kota itu. Hingga setelah pekerjaan tersebut selesai, Evan tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang membuatnya sangat terkejut akan isi pembicaraannya. Tolong na. Hah? Dengan sangat panik, Evan melihat kerumunan warga tepat di rumah saudaranya, termasuk tim kepolisian yang sedang melakukan olah TKP karena ternyata salah satu tukang kebun di rumah tersebut telah tewas, dihabisi oleh seseorang yang belum diketahui siapa pelakunya. இங்க மேல யாரும் இல்ல சார். நல்லா பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் சார், இல்ல சார். Kejadian itu membuat kepala polisi harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan kasus ini karena aksi pembunuhan tersebut dilakukan di rumah pengusaha ternama yang takutnya akan merusak reputasi tim kepolisian apabila gagal. Oleh sebab itu, beliau merekrut salah satu polisi yang menurutnya mampu menuntaskan kasus rumit ini. கேஸை எவ்வளவு குயிக்கா முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு குயிக். Dia bernama Prabas, seorang polisi yang dipercaya akan mampu menyelesaikan kasus ini. Setelah mendapat perintah tersebut, beliau langsung meluncur ke TKP bersama dengan beberapa rekannya. Hingga setibanya di sana, Prabas segera memeriksa setiap sudut rumah, berharap bisa menemukan sedikit petunjuk. Ia juga tak lupa memotret beberapa hal yang menurutnya bisa dijadikan bahan informasi. Sepulangnya dari TKP, Prabas menuliskan beberapa nomor dan menyuruh rekannya untuk menghubungi satu persatu nomor tersebut, yang kemudian beliau segera menemui keluarga pemilik rumah untuk diminta penjelasan terkait sepasang suami istri yang kini pergi entah kemana. इन लोगों से लास्ट टाइम कब कांटेक्ट किया था? सर लास्ट टाइम तो पिछले महीने की 28 तारीख को. Dari cerita keluarga pemilik rumah, sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa bulan lalu. Saat itu, seorang gadis bernama Pika yang sedang ikut serta dalam acara di kampusnya tak sengaja berkenalan dengan seorang pria paling populer di kampusnya yang bernama PJ. Pertemuan itu menjadi awal pertama mereka menjalin hubungan lebih dari sekedar pertemanan. Tak lama berselang, kemalangan menimpa PJ tatkala sang ayah meninggal dunia, dan perlu kalian ketahui, ibu PJ juga telah meninggal lebih dahulu sebelum ayahnya, sehingga tak heran apabila PJ kini larut dalam keterpurukan. इससे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। Pika sendiri tentu tidak akan membiarkan kekasihnya terus berada di dalam kesedihan. Ia mencoba untuk memberikan PJ semangat hingga akhirnya PJ bangkit dan meminta kepada Pika agar jangan pernah pergi meninggalkannya. என் மனசுல தேவதை மாதிரி. Sejak kejadian itulah membuat PJ depresi dan sepertinya mengalami gangguan kejiwaan. Itu terbukti ketika PJ membawa sang kekasih ke sebuah bukit untuk melihat mendiang kedua orang tuanya. Namun di balik sikap tersebut membuat Pika sangat takut karena akhir-akhir ini PJ selalu bertingkah seperti orang yang mohon maaf sedikit kurang waras. இங்க பாரு, இங்க பாரு, இங்க பாரு. இங்க பாரு, இங்க பாரு. வண்டி எடுடா. Beberapa minggu kemudian, Vika yang kini berada di pabrik milik VJ lantas dihubungi oleh seseorang yang membuatnya sangat-sangat panik sehingga memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian dikejutkan dengan hal yang seperti ini. Melihat hal itu, Vika sangat dibuat bersedih tatkala kekasihnya sendiri melakukan sebuah ritual aneh. Usut-nyusut, PJ berharap dirinya menjadi seorang dewa dan mampu menghidupkan kembali mendiang kedua orang tuanya. Walaupun demikian, Pika berusaha sabar karena ia tahu bagaimana rasa sakit setelah kehilangan sosok kedua orang tua. अरे बाप रे, Tak sampai di situ, kali ini PJ memanggil paranormal untuk memberikannya sebuah mantra agar ritual sebelumnya menjadi sempurna. Namun setelah si paranormal memberikan sebuah gelang jimat, PJ malah bertingkah seperti orang kesurupan. मैं ही भगवान हूँ की वजह से मैं बहुत गुस्से में हूँ. Kejadian itu dilihat langsung oleh seorang pembantu di rumah mereka yang segera memberitahukannya kepada Pika mengenai kelakuan PJ. Informasi tersebut membuat Pika sangat panik dan langsung datang ke kamar untuk mencoba menenangkan PJ. Beberapa hari kemudian, PJ datang ke pabriknya sendiri untuk melihat para pekerja yang sudah lama tidak ia jumpai, dan lagi PJ berhalusinasi yang membuatnya merasa sangat kesakitan. Sikap PJ yang akhir-akhir ini semakin tak terkendali membuat Pika menyerah pada hubungan yang telah ia jalani, yang setelah kepergian Pika, PJ malah berperilaku seperti orang yang mohon maaf lagi sedikit kurang waras, bahkan sampai berniat melakukan bundir.
मैंने गलती कर दी। Beruntungnya, ada Mamang tukang kebun yang langsung menggagalkan aksinya itu. Si Mamang yang takut Vijay terluka pun meminta bantuan kepada Evan untuk membawanya ke rumah sakit. ए, देखना मेरी तरफ। Kabar dilarikannya Vijay ke rumah sakit sampai ke telinga Pika yang langsung datang menjenguk mantan kekasihnya. Tiba di sana, Vijay langsung mengajak Pika menikah agar selamanya bisa terus bersama. என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ என் கூடவே இருப்பியா? Entah apa yang Pak Sutri ini permasalahkan, sampai-sampai membuat Vijay berani berbuat kasar kepada sang istri. Namun karena Vijay masih bisa sedikit mengontrol emosinya, ia pun memutuskan untuk pergi ke makam mendiang kedua orang tuanya, hanya untuk menenangkan pikiran yang berkecambuk di kepalanya. Sepulangnya dari makam, Vijay yang kini sudah dalam kondisi mabuk parah pun meminta Evan dan si tukang kebun untuk segera pulang. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pergi dari rumah Vijay meski sempat mengkhawatirkan kondisinya. Kembali ke masa kini, itulah sedikit kisah antara Vijay dan Pika, di mana setelah keluarga tersebut memberikan penjelasan terkait kondisi Vijay, membuat Prabas harus kembali berhati-hati dalam menangani kasus ini. Tak lama, Prabas dihubungi oleh tim forensik yang memberitahukan terkait tewasnya tukang kebun yang terjadi sekitar pukul 10 malam. Hal itu terbukti dari bekas luka yang ia periksa, namun untuk si tersangka, sosoknya saat ini masih menjadi misteri. Thank you, sir. Mendengar hal tersebut, Prabas meminta beberapa orang yang diduga terlibat aksi pembunuhan ini agar memberikan informasi dengan berkata jujur mengenai aktivitas terakhir yang sering dilakukan oleh Vijay dan Pika. அங்க ராஜு செத்தது மட்டும் இல்ல, உங்க ஓனர் அம்மாவும் காணா போயிருக்காங்க. புரியுதா? Dari sekian banyaknya saksi, Prabas justru malah dibuat penasaran pada akhir cerita yang diberikan oleh Evan. Seakan Evan tidak menyelesaikan cerita tersebut, yang mana hal itu membuat Prabas bertanya-tanya terkait keberadaan Vijay dan Pika saat ini. பாதம் எங்க இருக்கான்றது உனக்கு தெரியாது? சார் சத்தியமா தெரியாது சார். Sepulangnya dari kantor polisi, Evan dihubungi oleh Vijay yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Baru saja tiba di sana, Vijay melakukan hal terluga seperti ini. Beruntung, Evan mampu mengendalikan situasi yang kemudian ia masuk ke dalam mobil untuk mengantar Vijay ke rumah sakit. Setibanya di sana, semua staf langsung bergerak cepat dengan mengincikan obat penenang agar kondisi Vijay tetap stabil hingga setelah beberapa saat ia terbangun dengan kondisi hilang ingatan. அதுவா? டேய் அம்மா. Khawatir akan kondisi Vijay, Evan segera menghampiri sang dokter dan memberitahukan kondisinya. Namun bersamaan dengan itu, Vijay tiba-tiba pergi ke rumah sakit dengan alasan ingin menemui Pika karena tak kunjung mengangkat teleponnya. ஏய் நீ இப்ப வீட்டுக்குலாம் போகாத, நீ எங்க இருக்கியா அங்கே நில்லு, நான் வரேன். நான் வீட்ல இருக்கேன், நீ அங்க வந்துரு. போதுடா. டேய் நான் சொல். Namun setibanya di depan rumah, Vijay langsung dihadang oleh dua polisi yang sudah melakukan penjagaan ketat terhadap TKP pembunuhan. Akan tetapi, Vijay yang sepertinya tidak tahu mengenai apa yang telah terjadi di rumahnya pun terus memberontak, yang membuat salah satu polisi memanggil Prabas karena tak kuasa menahan amarahnya. சரி வைங்க போடா. Tak butuh waktu lama lagi bagi Prabas untuk sampai ke lokasi. Tepat setelah Vijay berhasil diamankan, ia langsung membawanya ke kantor polisi bersamaan dengan Evan yang ikut dibawa. Alma. Hey. Rajna. Di kantor polisi, Vijay juga tetap memberontak tanpa henti sampai akhirnya Prabas segera mengeluarkan jurus pamungkas hingga berhasil memasukkan Vijay dan Evan ke dalam sel yang berbeda. சார், டாக்டர் கால் பண்ணார். தொடர்ந்து நின்னாலே. Kemudian Prabas memaksa Evan untuk berkata lebih jujur terkait apa yang sebenarnya telah terjadi. Evan yang tak mempunyai pilihan lain pun terpaksa mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, ia meminta kepada Prabas untuk mengamankan Vijay terlebih dahulu karena kini sedang dalam keadaan tak terkendali. ஏய், அவன் ஆஸ்பத்திரி கூட்டுங்க. ஏய், விடுங்கடா டேய். ஏய் செல்வா.
Demi mengetahui fakta tersebut, sejenak kita akan kembali dibawa ke beberapa hari yang lalu, tepat ketika mengantarkan PJ pulang ke rumah dari makam mendiang orang tuanya. Epan yang waktu itu baru sampai ke rumah, tiba-tiba dihubungi oleh si tukang kebun yang memberitahukan jika Pika telah dihabisi oleh PJ. Mendengar kabar itu, Epan langsung tancap gas menuju rumah PJ hingga setibanya di sana, dia langsung dibuat terpukul atas kepergian Pika, sempat berencana akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, namun setelah PJ terus memohon supaya dirinya bisa diberi kesempatan untuk mengurus Pika terakhir kalinya, Epan seketika luluh hingga akhirnya menyetujui permintaan PJ. உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்றா அவ கூட வாழணும்டா. Setelah memandikan serta merias Pika, Epan lebih dulu meminta si tukang kebun untuk mengunci semua gerbang agar PJ tidak bisa berkeliaran dengan bebas. Ia juga meminta agar jangan pernah membahas mengenai kematian Pika yang bisa saja membuat PJ sangat marah. இங்க எதனால எனக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. Itulah sedikit cerita mengapa selama ini Epan lebih memilih untuk bungkam, dan setelah mengetahui semua informasi tersebut, maka Prabas memutuskan untuk segera menemui sang dokter yang sebelumnya telah merawat PJ. நீங்க லீகலா என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணுமோ எடுங்க நாங்க ஃபேஸ் பண்ணோம். Sepulangnya dari rumah sakit, Prabas melakukan pertemuan dengan seorang wanita yang diketahui mengenal sosok mendiang Pika, dikarenakan hanya dialah satu-satunya harapan untuk mendapatkan informasi terakhir mengenai kasus pembunuhan yang ia tangani. கார்த்தி திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட 50,000 ரூபாய் பணம் கேட்டான். இப்ப வரைக்கும் அவன் என்ன தொந்தரவு பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கான். Dengan fakta bahwa adik mendiang Pika terlilit hutang karena kerap bermain judol, Prabas pun mengutus anggotanya untuk mendatangi orang yang dimaksud. Tepat pada saat itu, target tiba-tiba menyerang polisi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung Prabas datang tepat waktu dan berhasil menjatuhkan kedua target, tapi sayang salah satu target berhasil untuk melarikan diri. Sungguh sial rekan dari si target yang berhasil tertangkap karena polisi tak henti-hentinya memberikan siksaan, namun berbeda dengan kedatangan Prabas yang meminta informasi dengan cara yang lebih bijaksana. அப்படி ஆட் பண்ணா 10,000 ரூபாய் பணம் வரும். கோடிக்கணக்கில் பணம் ஜெயிக்க முடியும்னு சொன்னா சார். Untuk yang kesekian kalinya, kita akan kembali dibawa mundur tepat pada malam saat PJ bertengkar dengan Pika. Waktu itu, si tersangka atau si target yang merupakan adik Pika yang sudah terlilit hutang pun dengan terpaksa masuk ke dalam rumah kakaknya sendiri demi menggasak semua harta milik sang kakak, di mana Pika yang melihat hal itu pun berusaha mencoba untuk menyadarkan adiknya, tetapi kini fakta pun terungkap bahwasannya pembunuh mendiang Pika bukanlah PJ, melainkan adiknya sendiri. Tak cukup sampai di situ, si adik kembali melakukan aksi jahatnya yang kali ini dibantu oleh kedua temannya. Namun sayangnya malam itu keberadaan mereka malah berhasil diketahui oleh tukang kebun dan naas, tukang kebun harus mati secara mengenaskan oleh 3 manusia biadab yang tidak mempunyai hati nurani. Itulah sedikit cerita yang diberikan oleh tersangka, dan dari sinilah kita tahu bahwa pembunuh sebenarnya tiada lain dan tiada bukan adalah adik Pika sendiri yang tak pernah terbayang akan melakukan tindakan kejahatan sesadis ini. Hingga tak lama kemudian, tim kepolisian berhasil menangkap satu target lagi dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka. Bersamaan dengan itu, target terakhir polisi, yakni si Adi, hendak merekam dirinya sendiri yang akan melakukan bundir, di mana video tersebut langsung tersebar luas hingga ke seluruh penjuru India. Setelah melalui semua permasalahan yang terjadi, PJ akhirnya perlahan kembali sehat. Namun sayang, ingatan terakhirnya pada saat dia menyimpan jasad mendiang Pika kini telah hilang, hingga tak bisa memberitahu Epan di mana jasad Pika sekarang. உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஞாபகம் இல்லையாடா? இல்லடா. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah pila mewah yang berdiri di tengah hutan lebat, di mana pila tersebut ternyata khusus dibeli oleh PJ untuk sekedar menyimpan jasad mendiang istrinya sendiri. Tamat.